So saya tak nampak. Saya tak nampak dekat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Terima kasih kerana join sesi kita pada petang ini. Kita akan membicarakan satu topik iaitu sakit tekak di kalangan kanak-kanak, punca dan rawatan. Presentation ataupun percakapan saya ini pada petang ini saya akan bercakap dalam dua language lah, bahasa Malaysia dan campurkan sikit sebanyak dengan bahasa Inggeris. Slide saya ini semuanya dalam English, tetapi saya akan bercakap dalam bahasa Malaysia. Okey, sakit tekak di kalangan kanak-kanak adalah satu masalah yang agak common. Dan pada petang ini, insya-Allah kita akan discuss pasal causes ataupun punca sakit tekak ini dan juga rawatan ke atas setiap punca penyakit ini. Okay, bila kita bercakap pasal sakit tekak, common etiologi ataupun punca utama kebanyakannya adalah disebabkan oleh jangkitan. Dan jangkitan kuman ni ada berbagai, sama ada virus, bakteria, parasite, tapi kebanyakannya punca utama sakit tekak di kalangan kanak-kanak ini adalah kebanyakannya disebabkan oleh viral, dan kebanyakannya adalah jangkitan virus biasa, dan kebanyakannya adalah self-limiting. Self-limiting ini maksudnya sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan rawatan yang khusus. Kita bercakap pasal viral infection yang biasa. Of course, bila kita cakap pasal viral ni, sekarang ni kita bimbang pasal COVID-19 lah. Tetapi thankfully, alhamdulillah, kebanyakan kes-kes yang menyebabkan sakit tekak di kalangan kanak-kanak ni adalah disebabkan oleh virus biasa, di samping bakteria. Okey, bila kita bercakap pasal sakit tekak ni, kita bercakap pasal jangkitan pada tonsil kita, atau adenoid. Adenoid adalah dia macam sel tonsil juga. Dia ada di tempat lain di belakang hidung. Peritonsillitis iaitu jangkitan pada sekitar tonsil. Pharyngitis, jangkitan pada pharynx ataupun tekak kita. Laryngitis iaitu jangkitan pada peti suara. So semua organ-organ ini kita boleh cakap dia berada pada tekak kita, ya. Tekak kita ni boleh kita katakan jangkitan itu pada tonsil, pada adenoid, pada sekitar tonsil, pada pharynx iaitu tekak, dan larynx ataupun peti suara. Okey. Viral cause adalah punca utama, dan usually ataupun kebanyakan punca yang disebabkan oleh virus adalah yang jenis yang mild ataupun yang biasa. Second common cause ialah disebabkan oleh bakteria. Okey, bakteria ni normally jangkitan tu lebih teruk sedikit simptom atau gejalanya dibandingkan dengan viral. Dan jika ia disebabkan oleh bakteria, kebanyakannya ianya disebabkan oleh sejenis bakteria yang kita panggil Streptococcus ataupun grup A Streptococcus. Dia gram positif grup A Streptococcus.
Ini adalah bakteria yang common, yang paling kerap sekali menjangkiti tekak. Okey, di samping infection, di samping jangkitan, sakit tekak boleh juga disebabkan oleh punca lain seperti alergi. Kalau kita ada alahan, tekak kita boleh dapat radang atau inflamasi dan simptomnya adalah sakit. Atau jika ada trauma, kalau kita ada trauma pada leher, pada tekak, tercucuk benda, boleh juga dapat sakit tekak. Dan yang jarang-jarang berlaku ialah neoplasia ataupun ketumbuhan. Di kalangan kanak-kanak, neoplasia ataupun ketumbuhan adalah sangat jarang. Ya? Jadi kita fokus kita punya perbincangan pada petang ini kepada yang common, iaitu infection. Okey, macam mana cara kita step by step kita punya management ataupun kita punya kaedah kita approach kita pada pesakit yang ada sakit tekak ni. Okey, ini adalah applicable untuk semua pesakit kita, ya. Kita sebagai doktor, sebagai perawat, ini adalah step yang kita gunakan untuk merawat pesakit kita. Kita mulakan dengan history atau kita ambil sejarah pesakit. Kemudian kita akan buat examination, kita akan memeriksa pesakit dan kita akan cari tanda-tanda ataupun signs yang boleh memberikan kita clue kepada diagnosis ataupun apa nama ni, punca ataupun punca dalam kita mencari apakah penyakit yang pasien alami itu. Kemudian investigation, selepas kita buat examination, kita akan fikir pasal adakah perlu buat siasatan lanjut lagi untuk kita identifikan sakit apa yang pasien ada. Dan sebelum itu, lepas kita dah diagnose, barulah kita merawat pesakit berdasarkan kepada kita punya diagnosis. Okey, so kita start dengan history taking ataupun sejarah. Okey, bila kita bercakap pasal nak ambil sejarah pesakit, kanak-kanak kadang-kadang ini adalah benda yang sangat rumit, sebab kanak-kanak yang kecil terutamanya, kalau less than 3 or 4 years old, normally dia tak dapat memberitahu secara terperinci masalah mereka. Jadi kita sebagai doktor, perawat, kita perlu melihat kepada gejala-gejala lain yang mungkin boleh memberitahu kita yang pesakit ini sedang ada mengalami sakit tekak. Contohnya, kalau baby for example, ataupun kalau budak berumur 2 tahun misalnya, dia tak boleh nak bagi tahu dia sakit tekak ke apa, tapi kita boleh tengok pada clue-clue yang lain. Contohnya kalau dia ada poor oral intake ataupun dia tak makan, mak atau ayah dia mungkin datang bagi tahu kita, oh dia tak nak makan, atau dia tak boleh makan, or dia refuse to drink, dia tak nak minum susu, or dia ambil susu kurang saja, ataupun bila dia ada air liur dia meleleh keluar, dia tak boleh nak telan, dia tak mahu telan, atau nampak dia selalu menangis bila makan atau bila telan air liur. Itu boleh menunjukkan atau boleh bagi clue kepada kita yang pesakit ada sakit tekak pada masa yang sama. Di samping itu juga kita boleh melihat kepada tanda-tanda yang lain seperti batuk, hidung berair, bengkak pada hidung dan pada mata, ataupun tanda-tanda konjaktivitis yang boleh menunjukkan pasien ini ada allergies,
serak suara, okay, ulcer pada tekak pada mulut, diarrhea atau cirit-birit. Semua ini boleh menunjukkan atau memberi clue yang pesakit mungkin mengalami jangkitan pada masa yang sama disebabkan oleh virus ataupun bakteria. Okey. Lagi satu, kita boleh melihat atau mencari clue bila kita bertanyakan pasal personal history of rheumatic fever, iaitu pernah tak ada kontak dengan pesakit yang mengalami demam rheumatik. Demam rheumatik ini adalah jangkitan yang disebabkan oleh bakteria yang boleh menjangkiti jantung pesakit, dan normally dia boleh ada carrier. Bila kita ada kontak dengan carrier tu, family member ataupun sahabat handai ataupun saudara mara yang ada history of contact dengan pesakit ni yang ada sejarah rheumatic fever, kita perlu take note. Dan juga kita perlu determine ataupun bertanyakan ataupun menganalisa adakah pesakit kita ini ataupun kanak-kanak ini ada risiko yang mana ada tahap antibody atau immunity yang rendah, because ataupun sebabnya bila immunity kita rendah, kita senang untuk mendapat jangkitan. Salah satu daripada jangkitan awal dalam orang yang ada immunosuppress ni ialah jangkitan pada tekak. Okey, setelah kita mengambil sejarah ataupun history taking, kita akan memeriksa pesakit. Okey, dan kita fokus kepada examination of the throat. Okey, examination of the throat ataupun memeriksa tekak pesakit. Okey, bila kita memeriksa tekak pesakit, setengah pesakit itu berada dalam keadaan yang agak kritikal, dan juga kadang-kadang kita susah untuk mendapat cooperation daripada pesakit yang terlalu kecil. Maksud saya ialah kita ingin memeriksa ke dalam mulut pesakit, tapi kadang-kadang kanak-kanak ini susah untuk follow kita punya instruction, tak nak buka mulut, tak bagi kerjasama. Okey, itu adalah satu orang kata obstacles lah bila kita memeriksa pesakit kanak-kanak. It requires orang kata experience juga untuk kita handle kids ni. Tak semua orang boleh kena ada tahap kesabaran yang tinggi, dan juga kita perlu berhati-hati bila kita memeriksa kanak-kanak ni. Kadang-kadang they are in a toxic condition, bila mana jangkitan dia berada pada jangkitan yang acute. Kalau kita paksa budak tu untuk buka mulut ataupun kita paksa budak tu untuk kita memeriksa mereka secara paksa, kita nak paksa juga buka mulut, kita nak paksa juga tengok tekak, nak tekan lidah, nak tengok tekak okey ke tak. Semua kadang-kadang kita boleh menyebabkan berlakunya airway obstruction. So kita tidak mahu benda itu berlaku. Kadang-kadang kita treat the patient first before we do the examinations. Okey, dalam kes-kes yang mana kita boleh memeriksa tekak pesakit, apa yang kita patut tengok atau periksa ialah senarai yang kita tulis di sini lah, iaitu salah satunya kita nak tengok hydration status dia. Adakah pesakit kita dalam dehidrasi? Bila pesakit sakit tekak, dia mungkin kurang
minum, jadi hydration status dia mungkin turun. Adakah pesakit ada bengkak-bengkak pada leher? Adakah bengkak-bengkak itu tender bila kita sentuh? Adakah pesakit itu mengalami demam? Adakah bila kita periksa di dalam tekak, ada tak ulcer di dalam tekak? Okay. Because kalau ada banyak ulcer, kadang-kadang itu boleh menunjukkan yang pesakit itu ada viral, jangkitan virus. Okay. Dan bila kita melihat pada tonsil, kita nak tengok sama ada tonsil itu besar, bengkak, radang, merah ataupun ada exudate, ada selaput putih pada permukaan tonsil itu. Bagaimana keadaan tonsil itu sendiri? Adakah tonsil itu healthy ataupun tonsil yang dijangkiti kuman? Kita juga ingin memeriksa abdomen. Okay. Kita nak tengok sama ada liver ataupun hati pesakit itu membengkak atau tidak. Okay. Sebab ada kondisi di mana ada jangkitan Epstein-Barr virus yang menyebabkan pesakit ada sakit tekak yang teruk, di samping itu ada bengkak pada hati. Okay. Ada tak pesakit itu ada rashes pada kulit? Ada tak tompok-tompok merah pada kulit yang boleh menunjukkan yang pesakit itu ada scarlet fever? Okay, itu pun sepatutnya kita cek. Dan examination ataupun pemeriksaan ini tak sepatutnya mengambil masa yang lama lah. Okey, saya dah bagi tahu tadi yang simptom-simptom ini adalah red flag. Red flag maksudnya menunjukkan keadaan pesakit pada masa berkenaan adalah sangat tidak stabil dan memerlukan satu rawatan emergency. So, bila ada tanda-tanda sebegini, unwell toxic appearance, dalam respiratory distress, sesak nafas, stridor, nafas kencang dan berbunyi, trismus, tak boleh nak buka mulut, drooling, ada air liur meleleh keluar, tak boleh nak telan air liur, hot potato ataupun muffled voice, bercakap tapi suaranya tak keluar sahaja, torticollis, tak boleh nak bergerak leher sebab sakit ataupun bengkak pada leher. Semua ini menunjukkan tanda-tanda yang sakit itu ada acute symptom yang memerlukan rawatan. So, bila pesakit ada tanda-tanda sebegini, biasanya kita akan meminimalkan examination kita, sebab kita takut kalau kita examine atau force untuk memeriksa pesakit, kita paksa untuk memeriksa pesakit, nak suruh buka mulut juga kita paksa, kita boleh menyebabkan pesakit ada gangguan pernafasan yang acute dan boleh precipitation boleh fall into shock. Okey, setelah kita buat pemeriksaan ataupun examination, langkah seterusnya ialah investigation. Okay. Dalam kes kanak-kanak yang ada sakit tekak ni, normally investigation yang kita sepatutnya consider ialah swab ataupun kita buat calitan pada tekak. Bila kita expect pesakit itu ada jangkitan, kita ingin tahu, kita nak tahu sama ada jangkitan itu adalah virus ataupun bakteria, dan satu cara yang kita boleh tahu ialah by doing throat swab. Tapi adakah kita perlu buat throat swab ini ke atas semua pesakit kita? Jawapannya ialah tidak, ya. Kita dalam literature memang itu adalah yang dinasihatkanlah bila kita nak tahu jenis jangkitan, tetapi it is not routinely recommended untuk sore throat. Kenapa?
sebab dia akan ambil masa untuk dapatkan result. Normally throat swab will take some a week paling awal pun, ataupun normally 2 minggu. Kebanyakan sakit tekak yang biasa adalah disebabkan oleh viral. Jadi kalau kita swab pun biasanya viral causes ni agak biasa dan boleh pulih sepenuhnya tanpa memerlukan apa-apa rawatan khusus. Jadi kalau kita routinely perform throat swab ini ke atas semua pesakit dengan sakit tekak, kita itu adalah prosedur yang tidak cost efektif, yang mana kita buat benda yang sia-sia. Okay. Jadi throat swab ni normally kita reservekan untuk yang pesakit yang ada high risk group. High risk group ni contohnya pesakit yang kita treat tapi tidak dapat dikawal dengan treatment kita, ataupun kadang-kadang pesakit yang kondisinya agak serius, simptomnya agak teruk, macam yang simptom yang kita red flag tadi. So sebelum kita start treatment, kita buat throat swab dahulu, dan bila kita dapat result dan confirm jenis jangkitan apa, barulah kita adjust kita punya treatment berdasarkan kepada sensitivity organisma itu pada antibiotik yang berkenaan. Okey, other investigation ialah blood investigation. Normally kalau kes-kes yang kita jangkakan ada jangkitan, kita boleh ambil satu full blood count. Kita ambil darah dan kita nak tengok sama ada total white atau sel darah putihnya tinggi atau tidak. Bila sel darah putih tinggi, kita boleh suspect yang pesakit ini ada jangkitan, terutama sekali jangkitan bakteria. Streptococcal serology has no role in diagnosis of GAS pharyngitis. Streptococcal serology kita juga tidak mengambil secara rutin. Salah satu yang kita kata tadi, kalau jangkitan itu disebabkan oleh bakteria, punca utamanya ialah grup A Streptococcus, tetapi sebab kebanyakan ataupun majoriti punca sakit tekak adalah disebabkan oleh virus. So investigasi ini adalah tidak rutin ke atas semua pesakit. So secara umumnya bila kita suspek jangkitan punca kepada sakit tekak ini, kebanyakan pesakit tidak memerlukan investigation. Biasanya kita boleh treat patient based on kita punya suspicious. Bila kita cakap pasal rawatan, assuming that the cause is infective ataupun jangkitan, sebab majoriti jangkitan sakit tekak di kalangan kanak-kanak ini adalah disebabkan oleh virus. Jadi rawatan konservatif adalah yang biasanya kita buatlah. Apakah itu rawatan konservatif? Sometimes kita bagi adequate fluid, minta patient pesakit minum air banyak-banyak, antipyrexia atau analgesia, painkiller, ataupun normally kita bagi paracetamol. Kalau pesakit ada demam ataupun ada lenguh-lenguh, bahasa kita cakap macam lenguh-lenguh lumpuh, ataupun sakit-sakit
non-spesifik punya sakit-sakit tekak dan samping itu sakit lengan-lengan lumpuh. Biasanya kita bagi mild analgesic dan mild antipyretic, which is normally paracetamol would be adequate for many people. Yeah. Antihistamin adalah rawatan yang biasanya kita bagi kalau pesakit itu pada masa yang sama ada alergi komponen yang menyebabkan radang pada tekak. Okey. Kita boleh tahu kalau sebelum ini pesakit ini ada alahan, ya, kita boleh tanya dalam history. Setiap kali dia alah pada sesuatu benda, kebanyakannya makanan ataupun habuk, debu, atau dalam masyarakat kita ni kadang yang paling utama ialah kita punya kutu pada katil ataupun pada bedsheet kita, ya. Kalau ada history of allergy, bila dia expose pada benda ni, dia dapat allergy, sama ada rhinitis, iaitu resdung, simptom-simptom resdung atau simptom-simptom gatal kulit, gatal mata, gatal hidung, gatal telinga, ya, bersin, bertalu-talu normally lebih pada biasa. Itu adalah tanda-tanda allergies yang biasanya kalau sakit itu ada pada masa yang sama dia ada sakit tekak dan kita rasakan yang itu disebabkan oleh allergi, kita boleh bagi antihistamin sebahagian daripada rawatan kita. Difflam gaggles atau lozenges adalah rawatan untuk bagi kelegaan pada tekak, ya. Ini applicable untuk all causes, sama ada viral atau bakteria. Okey, antibiotik kita reservekan kepada bila kita suspect ada jangkitan. Okey, kita akan discuss lebih lanjut lagi bila kita mau bagi antibiotik ni pada pesakit yang ada sakit tekak. Okey. Admission for analgesia and hydration are uncommonly acquired. Okey, sebabnya kalau disebabkan oleh viral macam seperti yang saya ulas sebelum ini, kebanyakannya adalah mild symptom tanpa memerlukan admission ke dalam ward. Kita boleh treat sebagai pesakit luar sahaja. Okey, bila kita nak decide untuk bagi antibiotik kepada pesakit, these three are the common group of antibiotics yang kita prescribe, iaitu penicillin group, cephalosporin group dan macrolides group. Okey. Okey. Apakah complication? Saya akan bercakap secara ringkasnya. Apakah complication kalau pesakit yang mengalami jangkitan pada tekak, pesakit tekak, kalau kita tak buat rawatan awal, apakah komplikasi yang boleh berlaku? Okey. Satu, quinsy. Quinsy ini adalah peritonsillar abscess, iaitu nanah pada space di tepi-tepi tonsil kita. Okey. Okey, dia adalah sebahagian daripada deep neck abscesses. Okey, deep neck abscess ini ialah nanah, ya. Nanah ini terjadi disebabkan oleh jangkitan yang teruk, menyebabkan berlakunya nanah. Bila ada collection ataupun nanah di spaces atau ruang-ruang di dalam tekak leher dan tekak kita, okey, apa yang berlaku adalah akan berlakunya radang, bengkak, dan nanah itu sendiri akan expand ataupun akan menyebabkan space ini kebanyakannya adalah confined ataupun tertutup. Tapi jika ada berlakunya nanah ataupun radang, dia akan menyebabkan bengkak dan dia boleh
menekan kepada saluran pernafasan kita. Okey, saluran pernafasan kita boleh menyebabkan saluran pernafasan kita itu sempit dan kita akan mengalami masalah pernafasan. Okey, dan boleh membawa maut. Ya. Jadi ini adalah satu perkara yang serius bila ada abscesses ataupun nanah ataupun jangkitan yang teruk di dalam lapisan atau ruang di tekak dan leher kita. Dia boleh menekan kepada saluran pernafasan kita dan boleh membawa maut. Nombor duanya, jangkitan pada ruang dalaman kita ini boleh terus masuk ke dalam darah, dan jangkitan itu boleh menjadi jangkitan di dalam setiap systemic infection, iaitu jangkitan pada keseluruhan badan kita. Ya, jadi kita boleh dapat septicemia ataupun septicemic shock disebabkan oleh jangkitan menyeluruh di dalam sistem darah kita. Yang itu pun boleh membawa maut. Okey, jadi sakit tekak boleh membawa komplikasi yang membawa maut. Okey, kalau kita tidak membuat rawatan awal dan the disease progresses to worse and it can lead to all these complications. Okey, epiglottitis tracheitis ialah radang pada epiglottis, iaitu penutup pada larynx kita. Ya, bila epiglottis itu bengkak, dia akan dengan sendirinya menekan pada saluran pernafasan kita dan kita akan mengalami masalah kesukaran bernafas. Okey, so saya skip discussion pasal komplikasi ini, sebab saya ingin anda semua tahu yang walaupun masalah sakit tekak ini adalah common ataupun masalah yang biasa dialami oleh kanak-kanak, tetapi kalau kita tidak memberi rawatan awal dan rawatan yang sepatutnya, ia boleh membawa komplikasi yang teruk dan ia boleh membawa maut jika terdapatnya komplikasi yang teruk seperti ini. Okey, jadi sekarang ini saya akan terus discuss pada dan memberikan beberapa contoh pasal jangkitan yang common. Okey, berdasarkan case scenario yang saya prepare. InsyaAllah dia tak akan ambil masa panjang sangat. Okey, case nombor 1, budak lelaki berumur 17 tahun yang ada 3 hari history ataupun ada sejarah 3 hari sakit tekak, letih dan demam-demam ringan, low grade fever. Dia juga komplain ada hidung berair dan batuk. Pada masa yang sama bila kita buat jadi ini adalah sejarah. Ingat tadi apa kita cakap pasal step by step tu, kita mulakan dengan sejarah. Jadi ini adalah sejarah pesakit ini. 3 hari 3 days history of sore throat, generalized malaise and low grade fever, sakit tekak, letih-letih, demam rendah dan juga ada sersema, berair hidung dan juga batuk. Bila kita buat examination, kita tengok sekarang ni. Okey, bila kita minta examine the oral cavity, kalau anda boleh perhatikan, saya cakap sedikit pasal struktur apa yang kita tengok bila kita buat examination pada tekak. Okey, ini dalam mulut kita
Ini adalah uvula, ini adalah langit-langit lembut ataupun soft palate. Uvula ini adalah anterior pilar, ini adalah tonsil. Tonsil kanan dan kiri, dan belakang ini adalah posterior pharyngeal wall. Okey, jika kita perhatikan kepada pesakit ini, kelihatannya ada radang dan bengkak pada posterior pharyngeal wall. Ada granular, multiple granular swelling over the posterior pharyngeal wall. Tonsil kedua belah kiri dan kanan ada timbul. Okey, kalau dalam grading kita, Dr. ENT, kita cakap tonsil ni size dia ataupun grade dia adalah grade 2. Okey, kita punya grading of severity of orang kata apa, tahap dia punya size yang teruk, size grade 4 tu, tonsil kedua-dua belah kanan dan kiri bertemu di tengah. Ia terlalu besar sampai tak ada space in between. Jadi ini adalah grade 2. Okey, dan tonsil itu secara keseluruhannya adalah agak congested tetapi tidaklah terlalu inflamed. Begitu juga soft palate dan uvula, tidak ada radang di situ, tapi radang itu kebanyakannya pada posterior pharyngeal wall. Jadi pesakit ini adalah pesakit yang secara klinikalnya kita diagnose dia sebagai acute pharyngitis ataupun radang pada pharynx. Jadi apakah rawatan yang kita berikan kepada pesakit ini? Okey, adakah kita perlu tahu sama ada dianya viral atau bakteria? In other words, adakah kita perlu ambil swab? In cases macam ini, kebanyakannya kita tidak perlu ambil swab sebab dia adalah simptom tu agak mild dan kita boleh treat as an outpatient. Kita bersandarkan kepada this criteria. Modified Centor criteria is normally what we are based upon bila kita nak tahu sama ada kita perlu swab atau tidak, whether it is bacterial or viral. Then these are the criteria normally we use. Okay, absence of cough, tak ada batuk, swollen and tender cervical lymph nodes, ada tak bengkak-bengkak pada leher, bengkak bengkak lymph node, ataupun dalam bahasa kita bengkak kelenjar, ya, bengkak kelenjar. Ada tak bengkak kelenjar pada leher? Ada tak demam melebihi 38 degree Celsius? Ada tak exudates ataupun slough pada tonsil? Okey. Adakah umur pesakit lebih ataupun kurang daripada 15? Okey, ini adalah karakter yang kita analisakan. Dan ini adalah poin-poinnya. Okey, kalau kita tengok kriteria yang kita tengok tadi ada hanya satu ataupun tiada langsung, jadi biasanya pesakit itu tidak memerlukan antibiotik atau tidak memerlukan culture because probability. Okey, modified Centor criteria ini adalah untuk tengok sama ada probability untuk dia dapat bacterial infection. Okey, sebab bacterial infection kita perlu bagi antibiotik. Kalau viral, mild viral infection, kita tak perlu bagi antibiotik. So sekarang ni kita nak tahu sama ada kita perlu bagi antibiotik atau tidak. Adakah kita perlu swab atau tidak? Saya cakap tadi kebanyakannya kita tidak perlu swab, tapi sama ada nak bagi antibiotik atau tidak, kita perlu tanya, kita perlu assess sama ada clinically pesakit ini adakah dia disebabkan oleh virus ataupun bakteria. Dan kita gunakan modified Centor criteria ini untuk tentukan secara orang kata apa high probability-nya
sama ada ia boleh jadi disebabkan oleh bakteria ataupun tidak. Kalau kriteria dia 4 atau 5 daripada poin-poin berkenaan ini, maknanya dia ada higher chances untuk disebabkan, jangkitan itu disebabkan oleh bakteria. Jadi untuk pesakit berkenaan, kita boleh prescribekan antibiotik untuk mereka. Okey. Jadi untuk pesakit ini saya tidak berikan antibiotik. Saya treatnya beliau sebagai viral pharyngitis dan beliau recover fully dengan paracetamol dan Difflam gargle dan adequate hydration sahaja. Okey, kita pergi ke kes nombor 2. Budak lelaki 18 tahun ada sakit tekak, ada sakit ketika menelan, odinophagia dan demam tinggi selama 3 hari yang lepas. Sejak 3 hari yang lepas, dia juga ada masalah sakit kepala, sakit-sakit badan, letih. Bila kita lihat dalam tekaknya, okey, ini close up picture of the patient's throat, patient's tonsil. Ini adalah anak tekak atau uvula tadi. Gambar sini kita close up kan. Kita tengok perbezaannya agak ketara bila mana kita lihat ini adalah soft palate, ini adalah uvula atau anak tekak, ini adalah anterior pilar tadi, dan ini adalah tonsil. So tonsil ni sudah jadi grade 3 ke 4. Okey, sebab dia sudah bertemu di tengah. Tonsil ini terlalu bengkak dan besar sehingga dia bertemu di tengah, dan juga ada evidence of slough. Yang putih-putih ni adalah slough pada permukaan tonsil tu, dan tonsil ini sangat merah ya, inflame, tengah ada radang. So ini adalah acute tonsillitis ataupun apa kita panggil tonsillitis ialah radang ataupun jangkitan pada tonsil. Kalau kita boleh perhatikan di belakang ini adalah posterior pharyngeal wall, color itu adalah agak jernih berbanding dengan color tonsil tu. Jadi radang ataupun inflamasi itu adalah pada tonsil, bukan pada posterior pharyngeal wall. Okey, jadi acute tonsillitis adalah salah satu perkara yang agak common ataupun agak biasa di kalangan kanak-kanak. Okay, dan ia boleh berlaku pada young adult also. Kebanyakannya acute tonsillitis seperti ini adalah disebabkan oleh jangkitan Streptococcus, iaitu grup A gram-positif bakteria. Punca-punca lain adalah juga disebabkan oleh kuman lain yang bernama Haemophilus influenza, Staphylococcus aureus, Pneumococcus. Kalau ianya disebabkan oleh virus, ia boleh disebabkan oleh beberapa virus. Kalau kita tengokkan HSV, EBV, CMV, adenoviruses, dan measles, tak ada pun ditulis di sini COVID-19. Ya, sekarang ni kita dah terlalu fokus pada COVID-19. Bila mana kita sebut virus saja, apa yang terlintas di fikiran kita ialah COVID-19 saja ya. Sedangkan yang commonly affected our sore throat cases adalah virus-virus biasa yang seperti ini. Okey, secara klinikalnya kita juga boleh membezakan kalau puncanya disebabkan oleh viral atau bakteria. Secara umumnya viral simptomnya adalah lebih mild, atau seperti yang kita cakapkan tadi, viral usually mild and self-limiting. Kalau demam pun mungkin tak tinggi sangat, kalau radang pun mungkin tak teruk sangat pada tonsil, tak ada exudate. Bila kita ambil blood test, normally white blood cell dia taklah tinggi sangat. Tapi kalau berlaku sebaliknya, high grade fever,
more inflamed, more exudates over the tonsil. Tonsil tu nampak teruk, radang teruk, ada banyak tompok-tompok putih, slough pada permukaan tonsil. Bila kita buat kita ambil blood, kita boleh nampak sel darah putih meninggi untuk lawan kuman tu, ya. Itu boleh menunjukkan, memberi idea kepada kita yang itu more likely to be a bacterial process. Dan kita juga boleh ambil modified Santor criteria tadi untuk determine sama ada sakit itu high probability atau low probability untuk disebabkan oleh jangkitan bakteria. Okey, untuk pesakit ini kita suspect ada bacterial infection. So di samping rawatan yang asas yang kita bagi tahu tadi, iaitu analgesia, hydration, lozenges, kita tambahkan antibiotik untuk dia. Yang kita bagi dia penicillin group atau cephalosporin group atau macrolides group. Okay, any of these antibiotics is usually good as a first line treatment. Okay, of our patient with bacterial tonsillitis. Okey, untuk pesakit berkenaan kita dah bagi antibiotik. However, on third day of treatment, selepas 3 hari kita bagi antibiotik, sakit datang kat tempat kita with worsening. Dia tak boleh nak buka mulut. Antibiotik tu tak improvekan dia punya simptom. Dia nak bercakap pun tak boleh. Hot potato voice ni berlaku apabila pesakit itu ada radang pada belakang tekak dia. Jadi dia tak boleh nak gerakkan lidah dia, tak boleh nak bercakap seperti biasa. Dia bercakap seolah-olah dia tengah makan satu benda yang panas di dalam mulut dia. Jadi dia bercakap pun macam lidah dia tak nak letak pada tempat yang sepatutnya untuk mengeluarkan perkataan. Jadi perkataan yang dituturkan itu kadang-kadang kita tak boleh nak faham, ya. Sebabnya adalah ada radang dan tengah sakit pada tekak dia. Okey, bila kita tengok dia balik, kita nampak sekarang ni dia ada lebih teruk daripada simptom finding sebelum ini, di mana keseluruhan tepi-tepi tonsil dia tu sudah ada bengkak dan keluar nanah, ya. Sudah ada bengkak dan keluar nanah. Kalau kita tengok sebelum ni macam ni, sekarang ni ada tonsillitis sahaja, radang pada tonsil. Tapi sekarang ni bengkak tu dah merebak kat tepi-tepi di luar tonsil tu dan dah menyebabkan dia bengkak, dia tekan pada salur pernafasan kat sini, sampaikan kita punya saya tunjuk balik gambar tadi, ya. Sampaikan sekarang ini adalah tonsil berkenaan. Tonsil tu dua belah memang masih besar lagi. Anak tekak atau uvula tu sudah terkeluar ke depan. Sebabnya tidak ada ruang untuk bernafas. Sebab ni sudah ada bengkak yang besar dekat sini. Okey, sekarang ni condition ini dinamakan quinsy. Seperti yang saya katakan tadi, peritonsillar abscess, di mana jangkitan daripada tonsil ini sudah keluar daripada tonsil dan menyebabkan adanya nanah di bahagian luar tonsil itu. Nanah itu akan menyebabkan kawasan sekitarnya bengkak dan menekan pada peti suara, pada salur pernafasan. Jadi pesakit ini kalau tidak dirawat boleh menyebabkan dia berlaku airway obstruction dan boleh membawa maut, ya. Bila kita tak boleh nak bernafas, itu boleh membawa maut. Okey, so untuk pesakit ini kita perlu mengeluarkan nanah berkenaan. Jadi kita perlu buat simple operation bila mana kita buka tisu di sini dan kita keluarkan nanah berkenaan, ya. Kita kena drain the pus. Ini adalah gambar pesakit selepas kita buat operation tu. Ini area yang kita buka.
Kalau anda nampak, ini adalah bahagian yang kita buka dan kita keluarkan nanah. So sekarang ni kita nampak bengkak tu sudah surut dan salur pernafasan sudah buka lah. Untuk pesakit ini sebenarnya kita sudah buang dia punya tonsil sekali. Ya, kalau kita tengok ni tapak tonsil yang kosong sebab kita sudah buat operation, kita dah buang tonsil dan kita buang nanah pada luar tonsil. Okey, so itu adalah management pesakit berkenaan. Okey, kes nombor 3, budak berumur 6 tahun ada recurrent attack of sore throat, selalu ada sakit tekak, selalu ada berdengkur ketika tidur, selalu ada macam ada benda pada tekaknya, irritation pada throat, selalu ada batuk. Setiap kali dia kena sakit tekak, dia perlu mendapat rawatan, dia perlu ambil antibiotik. Lama-lama kemudian itu menjadi terlalu kerap sampaikan kadar jangkitan sakit tekak dia tu terlalu kerap sehingga mengganggu dia punya persekolahan, dia selalu miss school, dia selalu kena ambil antibiotik, dan antibiotik itu makin lama doktor prescribe antibiotik yang lebih kuat dan lebih kuat lagi, tetapi dia tak improve sangat. Bila kita lihat dia, kita tengok tonsil dia tu besar, tapi masa yang kita tengok sekarang ni tonsil itu tidak ada radang macam gambar yang sebelumnya. Color dia macam lebih kurang sama dengan color mucosa di sekitarnya, tetapi saiz tonsil itu terlalu besar sehingga menutup salur pernafasan ini. Okey, bila mana pesakit ini tidur, lidah akan jatuh ke belakang dan akan menutup kawasan salur pernafasan di belakang tekak, dan ini akan menyebabkan dengkur teruk. Okey, kebanyakan pesakit ada dengkur teruk, selalu dapat jangkitan pada tekak, selalu kena ambil antibiotik, dan bila kita tengok tonsil ini besar dan hampir menutup salur pernafasan di belakangnya, dan tonsil ini pun dah tak sihat dah, nampak pada permukaannya tidak smooth lagi. Ini adalah cases ataupun pesakit yang ada masalah yang kita panggil chronic tonsillitis, iaitu jangkitan tonsil yang kronik. Untuk pesakit ini, kadang-kadang di belakang hidungnya pun ada enlarged adenoid ataupun sel-sel adenoid yang juga merupakan salah satu lymphoid follicles juga. Tonsil adalah lymphoid follicles. Lymphoid follicles ini membantu kita untuk melawan kuman masa kita lahir. Tetapi selepas beberapa bulan, kita sudah tak perlukan tonsils or adenoid, because our immune system sudah mature dan kita dah produce antibody dalam sumsum tulang kita, darah kita sudah ada antibody yang kuat. Jadi kebanyakan orang tonsil dan adenoid dia akan regress dan hilang. Tetapi bila mana kita selalu dapat jangkitan pada tonsil dan jangkitan pada adenoid, sel-sel atau tisu tonsil dan adenoid itu selalu membesar. Bila mana dapat jangkitan baru, dia membesar lagi, dapat jangkitan lagi, dia membesar lagi, dan dia tak surut-surut dah. Ya, walaupun tak ada jangkitan pada masa itu, tapi saiz tonsil dan adenoid itu sudah tidak mengecil. Bila mana itu berlaku, kita boleh dapat obstruction. Normally kita akan dapat obstruction ketika kita tidur. Ya, bila kita tidur, kita akan berdengkur, kita akan mengalami susah nak nafas. Jadi tidur kita terganggu, dan kebanyakan pesakit yang teruk, bila tidurnya terganggu, kadang-kadang dia akan manifested by siang harinya pun letih, senang nak tertidur masa siang hari. Dia akan fokus, dia akan kurang. Kalau budak-budak sekolah, kajian menunjukkan bila mana kita ada masalah snoring yang disebabkan oleh atau dengkur yang disebabkan oleh enlarged tonsil and adenoid ni, dia boleh mengganggu kita punya fokus dan pembelajaran juga. Okey, apa rawatan yang kita kena bagi kepada pesakit ni? Okey, kita kena bagi tahu parents ataupun pesakit himself or herself yang condition ini memerlukan rawatan pembedahan, sebab
tonsil atau adenoid itu sudah tidak healthy lagi. Dia instead of dia lawan kuman, dia menjadi tempat pertama punca jangkitan pada mereka. Ya, bila mana ada kuman yang dimakan ikut makanan ataupun ikut pernafasan dia akan attack dia tonsil dan adenoid itu. That's why dia selalu dapat recurrent infection, berulang-ulang dapat jangkitan. Dan lama kelamaan mungkin memerlukan antibiotik yang lebih kuat dan lebih kuat, dan sometimes memerlukan pesakit dimasukkan ke ward sebab perlukan rawatan antibiotik ikut intravenous line atau salur darah. Jadi bila kekerapan itu berlaku dan pasien ada gejala-gejala yang menunjukkan dia ada airway obstruction, especially ketika tidur, kita suggestkan pasien untuk buat operation untuk buang tonsil dan adenoid berkenaan. Operasi itu dipanggil tonsilektomi dan adenoidektomi. Itu adalah salah satu daripada operation yang paling common atau paling banyak yang disiplin saya lakukan, iaitu pakar telinga, hidung dan tekak. Okey, tonsilektomi adalah operation yang paling common, antara operation yang paling common yang dibuat oleh pakar ENT. Okey. Mungkin saya boleh menunjukkan serba sedikit bagaimana operation itu dilakukan. Okey. So operation itu dilakukan ikut dalam mulut, ya. Ini adalah posisi yang kita letakkan kepada pesakit. Pesakit diberi bius sepenuhnya dan surgeon akan buat operation ikut dalam mulut dan akan buang tonsil itu. Ada berbagai-bagai cara yang tak perlu saya detailkan di sini, tetapi untuk public acknowledgement, bila kita buang tonsil tu, adakah long term effectnya, adakah kita perlu organ itu? Tidak, ya, tonsil itu sudah tidak perlu lagi. That's why kita suggest untuk mereka-mereka yang ada indication untuk dibuang tonsil itu, supaya tonsil kita buat operation ni, sebab tonsil itu sendiri sudah tidak ada fungsi. Dia menyusahkan kita pula bila dia ada kat situ, sebab dia menjadi punca kepada jangkitan. Okey, itu adalah rawatan untuk chronic tonsillitis. Okey, ada juga condition bila mana jangkitan yang tak common, okey, yang jarang-jarang berlaku. Contohnya disebabkan oleh infectious mononucleosis ataupun disebabkan oleh Epstein-Barr virus. Ini jarang-jarang berlaku, ya, jarang-jarang berlaku. Epstein-Barr virus adalah virus, tapi ini adalah virus yang lebih teruk daripada virus-virus biasa. Bila kita lihat tekak pesakit, kita boleh nampak salah satu common featuresnya ialah dia ada bengkak. Bengkak pada bengkak, kita panggil ini kalau nama lainnya adalah glandular fever. Gland itu adalah kelenjar, ya. Bengkak pada kelenjar. Bila kita tengok, saya tunjukkan semula dia punya gambar tadi. Okey, kita boleh lihat kan dia punya kelenjar tu bengkak, dia ada selaput putih sedikit dan dia ada satu petikir rash. Nampak tak merah-merah yang bintik-bintik merah pada palate ni? Itu salah satu dia punya features dia. Macam mana kita nak diagnose infectious mononucleosis ataupun glandular fever ni? Biasanya kita kena confirmkan adanya Epstein-Barr virus ni. Macam mana caranya? Normally kita buat test. Kita panggil positive monospot test. Kita ambil blood untuk kita look for the presence of Epstein-Barr virus. Okay. Saya rasa saya tidak mahu confusekan listeners, sebab saya hanya tunjukkan gambar yang ataupun uncommon causes, ya.
infectious mononucleosis tadi adalah satu yang tak common ataupun jarang-jarang berlaku. Another one is this, simptomnya mungkin sama, sakit tekak yang teruk, high grade fever, tak boleh nak makan, sakit polinophagia ataupun sakit ketika telan makanan. Dan kalau perhatikan di sini, tonsil itu telah diselaputi oleh thick membrane, whitish membrane. Okey, ini adalah bila kita tengok condition seperti ini, kita mungkin boleh suspek adanya jangkitan yang disebabkan oleh difteria, Corynebacterium diphtheria. Difteria adalah satu penyakit yang sangat jarang berlaku sekarang ini. Sebabnya adalah kita populasi ataupun rakyat Malaysia, kita telah divaksinasikan. Salah satu vaksinasi yang kita terima di awal kelahiran dahulu adalah to protect us from diphtheria. Tapi from time to time ada mereka-mereka yang tidak percayakan vaksin dan tidak memberikan vaksin kepada anak-anak mereka, mereka terdedah untuk mendapat jangkitan ini. Dan jangkitan ini adalah sangat tinggi mortalitinya, ya. Sebabnya organisma ini mengeluarkan toksin, ya, dan jika tidak dirawat cepat, urgently, dia boleh membawa maut. Okey, saya rasa setakat itu sahaja yang saya ingin kongsikan, ya, berkenaan dengan masalah sakit tekak di kalangan kanak-kanak. Dan jika saya boleh rumuskan sebelum saya selesai ataupun end my presentation, if I can summarize, it is that, ataupun bila saya boleh rumuskan sedikit berkenaan dengan topik ini, sakit tekak di kalangan kanak-kanak, ialah satu penyakit ataupun fenomena yang sangat common, ya, sangat biasa berlaku. Bila kita bercakap pada sakit tekak di kalangan kanak-kanak, the commonest ataupun yang paling common sekali puncanya adalah jangkitan. Dan jangkitan yang paling common adalah disebabkan oleh virus. Kebanyakan jangkitan virus pada tekak adalah jangkitan virus biasa. Virus biasa ni kita kata bukan COVID lah, dalam konteks kita sekarang, ya. Jangkitan virus biasa yang biasanya menjangkiti upper respiratory tract, ya. Dan kebanyakannya jangkitan virus biasa ini adalah kita panggil self-limiting, di mana dia tidak memerlukan rawatan yang khusus. Kebanyakannya pulih dengan sendirinya. Kebanyakannya treatment hanya perlukan rehat, hydration, minum air banyak-banyak, dan juga mild painkiller ataupun mild antipyretic seperti paracetamol. Okey, jika simptom itu teruk dan juga demam lebih tinggi, bila kita tengok secara klinikal ada tanda-tanda yang lebih teruk daripada biasa, ia mungkin disebabkan oleh jangkitan bakteria, dan kebanyakannya adalah commonly bacterial infection is caused by group A Streptococcus. Okey, kita mungkin tidak perlu swab untuk determine sama ada ianya disebabkan oleh virus atau bakteria. Memadai kalau kita boleh identify sebagai doktor yang merawat pesakit, kita boleh identify dan treat
based on kita punya suspicion sama ada ia viral atau bakteria. Saya telah menerangkan apa tanda-tanda yang mungkin menunjukkan yang ianya disebabkan oleh bakteria instead of viral. Dan based on that, kita boleh start empirical treatment untuk sakit-sakit kita. Okey, antara rawatan ke atas sakit tekak yang disebabkan oleh jangkitan ini adalah hydration, minum air banyak-banyak, lozenges ataupun gargle untuk bagi kelegaan pada radang di tekak, antipyretic, simple analgesic ataupun painkiller ataupun ubat untuk demam seperti paracetamol dan painkiller lain yang lebih kuat. Biasanya paracetamol itu sudah memadai. Dan antibiotik. Antibiotik adalah bila kita suspek berlakunya jangkitan disebabkan oleh bakteria. Okey. Dan juga ada rawatan-rawatan lain yang kita boleh tambah jika kita suspek punca radang itu adalah disebabkan oleh allergies. Contohnya, jika pesakit itu ada allergic symptom yang lain seperti ada conjunctivitis, ada rashes pada kulit, ada sneezing, rhinorrhea ataupun bersin sesama yang kerap, jika pesakit itu ada gejala-gejala restu, mungkin kita boleh tambah rawatan yang spesifik untuk alergi seperti antihistamin dan juga nasal spray. Okey, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada anda semua kerana bersama-sama saya untuk berbincang pasal sakit tekak di kalangan kanak-kanak, punca dan rawatan. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay.